dalam Quran, sunnah dan ijma', justru kita kena terima perkara tersebut. Berkenaan dengan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau perasaan yang saya sebutkan ini adalah usul akidah ya. Usul akidah berkenaan dengan Allah, sifatnya, melihat Allah, kemudian Quran, kemudian kelebihan Nabi adalah usul-usul akidah yang menjadi perbincangan utama dalam perbahasan ilmu kalam. Tadi saya mulai pukul berapa, Ustaz? 9.30. Habisnya sepatutnya 10.30. Zuhur. Saya cepat sikit lah. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan baca buku-buku Imam Syafi'i, tuan-tuan akan nampak penghormatan Imam Syafi'i begitu tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Ar-Risalah beliau mengatakan, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin wa dunya au dufi'a biha anna makruhun fihima au fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Semua nikmat yang kita punya di dunia dan di akhirat, semua kesusahan yang ditolak daripada kita di dunia dan di akhirat, Muhammadlah sebabnya, kata Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i melihat baginda Nabi begitu tinggi, menghormati begitu tinggi. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam perbahasan fiqh juga, Imam Syafi'i antara sedikit Imam Syafi'i mengatakan bahwa salawat kepada Nabi dalam solat hukumnya rukun, betul tak? Hanya Imam Syafi'i kata macam tu. Ulama yang lain bahkan mengatakan Imam Syafi'i telah membawa pandangan syaz dalam perkara ini. Tak ada ulama lain kata macam tu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya bukan Imam Syafi'i seorang, tapi ramai orang yang kritik Imam Syafi'i dengan mengatakan awak bawa pandangan syaz sebab menjadikan salawat rukun dalam solat. Kebanyakan ulama tak bawa macam tu. Imam Nawawi jawab, taklah, sebenarnya adalah ulama lain yang mengatakan perkara ini sebelum Imam Syafi'i. Tapi poinnya tuan-tuan, betapa baginda Nabi dalam mazhab Syafi'i begitu tinggi, begitu dihormati. Dan menurut Imam Syafi'i lagi dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan ma'atallahu azza wa jalla nabiyyan ma'ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang nabi yang Allah bagi kelebihan seperti mana Allah bagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, muridnya kata, mukjizat Nabi Isa kan lebih hebat, dia boleh hidupkan orang mati. Kata Imam Syafi'i, mukjizat baginda Nabi kita lebih hebat daripada menghidupkan orang mati. Kenapa? Sebab baginda apabila berkhutbah lalu ada batang pokok tu yang menangiskan, tuan-tuan. Itu lebih hebat daripada orang mati. Orang mati dulu pernah hidup, bangun semula, simple. Akan tapi batang pokok yang tak pernah hidup boleh menangis, itu lebih hebat daripada manusia tersebut. Ya tak? Ini pandangan Imam Syafi'i, tak ada nabi yang lebih hebat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok pandangan Imam Al-Hasan Al-Asy'ari, sama. Beliau katakan inna khairal anbiya wa afdalahum fi kulli naw' min khisalil fadl wa innahu khussa bima lam yukhassu bihi nabiyyun qablahum minal ayati wal karamat. Kata Imam Asy'ari, tak ada nabi yang diberi kelebihan seperti mana Allah membagi kepada kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya khilafah, terakhir tuan-tuan, berbahasan berkenaan dengan khilafah. Siapa khalifah selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i mengatakan